Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada hari ini saya akan tunjuk beberapa example contoh cara untuk menjawab chapter 4 dalam soalan tutorial. Okey, kita mulakan dengan soalan nombor 4. Okay, figure 4.3 above shows a 15 kg load is held in equilibrium by ropes P and Q fastened to the ceiling and the wall respectively. Jadi step pertama yang saya dah ajar, first kali kita akan identify force. Jadi force yang ada di sini adalah kita ada tali, jadi kita ada tension. Okay, tension dekat sini, TP, dekat sini pun ada tension. So kat sini sama dengan TQ. Dan untuk 15 kg kat sini sepatutnya ada tension, tapi tension dekat sini akan sama dengan mg. Okay, dekat sini pun ada tension juga sepatutnya, tapi kita boleh cakap yang tension di sini is equal to mg. So dekat point O ni nanti, okay, kita boleh buat tension ni sama dengan mg. Okay, so kita tengok soalan dia. Okay, soalan dia sketch free body diagram. So ini adalah step kedua yang akan kita buat. Okay, untuk E disuruh kita buat step kedua, iaitu sketch free body diagram. So begitu, mg, tqn, tp. Okay, step ketiga kita kena resolve. Okay, kita akan resolve any forces that are not in the axis. Jadi untuk kita punya free body diagram ni, TP tak ada dalam axis. So kita boleh terus untuk jawab soalan yang kedua lah, calculate the tension of the rope. Okay, saya lukis balik mg dan TP. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena resolve kita punya TP kepada X dan Y komponen. Jadi angle kat sini 65, jadi angle tu adalah di sini. Okay, so jadi kita punya X akan jadi cos, sebab angle kita berada dekat X. Jadi TP cos 65 degree, dan kat sini dia akan jadi sin. Okay, itu step yang ketiga. Step yang keempat, kita akan buat equation. Okay, buat equation untuk fx dan juga fy. So memandangkan objek ni is in equilibrium, so both of the resultant force adalah equal to 0. fy pun equal to 0. Jadi apa yang berada dekat fx, resultant fx, kita tengok kita punya x-axis ada dua force, TQ dan TP cos 65. Jadi kita boleh buat kanan tolak kiri, TQ minus TP cos 65 degree equal to 0. So untuk fy kita ada TP sin 65 dan juga mg, so kita boleh buat TP minus mg equal to 0. Okay, so dalam equation ni kita ada TQ dan TP. So ada dua unknown di sini, jadi kita tak boleh solve lagi. Jadi kita solve yang ni. Okay, so kita rearrange balik kita punya equation. So TP is equal to mg divided by sin 65 degree. So mg, mass is 15 kg, g is 9.81 divided by sin 65, and we will get 162.4 Newton. So ini adalah tension untuk rope P, dan kita boleh solve. Sekarang kita boleh solve equation ni. Okay, kita cari TQ. So TQ rearrange, jadikan TQ sebagai subjek, so equal to TP
cos 65 degree. So TP 162.4 cos 65 degree. So kita akan dapat jawapan dia 68.6 Newton. Okay. So itu untuk soalan nombor 4. Sekarang saya akan buat soalan lain, soalan nombor 6. Kita tengok soalan nombor 6. Okay, so a block of mass 5 kg is on a rough plane inclined at 30 degree with horizontal action, figure 4.5. It is released from rest and accelerate at 4 meter per second square. Okay, soalan dia sketch the free body diagram for the system and calculate the frictional force acting on the block. Jadi dia punya soalan pun memang ada dalam kita punya prosedur lah. Okay, jadi first kali kita kena identify all the forces involved. Jadi ada surface, ada normal, ada mass, ada weight, dan dia kata rough plane jadi friction ke atas. Okay, dan satu lagi yang kita kena tahu, objek ni is accelerate. Jadi direction of acceleration dia adalah ke bawah lah. Okay. Okay, so step yang kedua kita akan buat free body diagram. Jadi lukis balik sahaja. Okay, MG, FK dan normal. Okay, bolehlah tambah dia punya direction. Okay, step yang kita perlu resolve any forces that are not in the axis. Okay, so saya lukis balik. Okay, normal, MG. So axis kita macam saya cakap sebelum ni, surface kita akan jadi X axis, jadi kita punya axis akan jadi begitu. Ni X, ni Y. Jadi MG yang tidak berada dalam axis, jadi kita akan resolvekan MG. Okay, first kali angle dekat sini sama dengan angle di sini. Okay, so ini 30 degree. So bila angle dekat sini, jadi axis ini akan jadi cos. Okay, so satu lagi akan jadi sin lah. Okay, jangan lupa dia punya direction ke mana? Ke bawah. Okay, itu step kedua. Bukan, step ketiga. Okay, kita resolve forces yang tak berada dalam axis. Jadi step yang seterusnya kita akan buat equation. So equation apa yang kita akan buat? Kita tengok sebab memandangkan dia accelerate, jadi kita akan buat F equal to MA. So kita nak buat Fy ataupun Fx, kita tengok dia punya pergerakan dekat X axis, jadi kita punya Fx yang akan sama dengan MA. So satu lagi axis akan jadi 0 sebab pergerakan dia tidak melibatkan Y component, Y axis, jadi dia akan jadi kosong lah. So kita buat equation. So dalam Fx kita ada dua force, mg sin 30 dan juga Fk. Okay, so soalan dia nak friction so nak frictional force. So dia bergerak ke bawah, jadi mg sin 30 mesti lebih besar daripada Fk, jadi kita akan buat mg sin 30 minus Fk. Equal to ME, dan untuk Fy kita ada normal dan juga mg cos 30. So n minus mg cos 30 equal to 0. Okay, soalan dia nak apa ni? Nak frictional force. Jadi dalam ni kita tengok, okay, dia nak Fk lah kiranya, dia nak Fk. Kita tengok equation ni, m kita ada, g ada, m ada, a dia bagi tak? Ka pun dia bagi juga. Okay, A dia bagi 4 meter per second square. Jadi kita boleh terus selesaikan menggunakan equation yang inilah. So mass dia adalah 5 kg, ataupun kita rearrange dulu
equation jadikan FK sebagai subjek supaya nampak lebih cantik. So kita akan dapat mg sin 30 minus ma. Okey, masukkan nilai. Minus 5 times 4. So akhirnya kita akan dapat jawapan 4.53 Newton. Okey, itu soalan nombor 6. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay, figure 4.7 below shows two blocks of wood X and Y, mass 3 kg and 5 kg respectively. They are placed on a smooth horizontal surface so that they touch each other's surface. The horizontal force of F of 20 Newton is applied on the block X so that both blocks accelerate together. Okay, sketch the free body diagram, determine the acceleration of the block, and determine the force exerted by Y on X. Okay, step pertama, kita akan identify semua force yang ada. So, first kali dia ada F kat sini, external force yang ditolak kat sini. Okay, jadi selain tu, kita ada, so both ada mass, jadi dia ada weight dan normal sebab atas surface. Okay. Dan satu lagi yang selalunya orang tak perasan adalah bila two object is in contact, dia mesti ada action and reaction force. Okay, jadi sama juga X dan Y ni is in contact. Tengok kat sini, dia bersentuhan. Jadi dia akan ada satu force dekat sini, iaitu kita panggil F XY, maknanya force X ataupun objek X exerted force on Y, dan juga pada masa yang sama Y pun dia exert force yang sama terhadap X. Okay, jadi itu force yang ada yang selalunya kita terlepas pandang ya. Bila dua objek is in contact, dia mesti ada action reaction force tu. Okay, so untuk E, kita akan pergi kepada step kedua kita adalah draw free body diagram. So untuk X, kita ada F, kita ada FYX normal dan juga mg. Okay, kita ada begitu. Okay, ini F. Ingat force ni masuk, jadi untuk free body diagram dia akan keluar. Sama juga macam FYX, dia masuk ke dalam sini ke arah X, jadi dekat sini dia akan keluar. Okay, so normal dan juga mg. Untuk membezakan dengan Y, kita buat ni mx. Okay, kemudian untuk Y pula, dia hanya ada n, mg dan juga fxy. Okay, so kita dah settle free body diagram. Kita boleh teruskan dengan step yang ketiga, iaitu resolve any forces that are not in the axis. Kalau kita tengok, kedua-duanya memang cantik berada dalam axis masing-masing dia punya force. Jadi kita boleh skip yang ketiga, step yang ketiga. Jadi kita terus kepada step yang keempat, iaitu create equation. Okay, untuk create equation kita tengok, rasanya yang Y ni, Y komponen macam tak perlu buat sebab dia punya soalan pun macam tak perlu melibatkan Y, jadi kita hanya buat fx sahaja. Okay, equal to ma, sebab apa? Dia accelerate together. Okay, so untuk blok X, so kita akan buat, dia bergerak ke mana? Dia bergerak ke kanan. Okay, both block bergerak ke kanan. Jadi force kanan ni mesti lebih besar daripada force yang belakang, yang kiri. Jadi kita akan buat F minus Fyx equal to M XE. Okay, dan untuk yang ni pula,
untuk blok Y, okey, so dia hanya ada satu saja, jadi kita punya equation akan jadi xy equal to my a. Okey, jadi kita ada dua equation di situ. Ini equation yang pertama, ini equation yang kedua. Okey, fyx dan fxy ni sama. Okey, fyx is equal to fxy. Based on apa? Based on Newton third law. Okey, action and reaction tu. Okey, dia sama. Jadi bila dia sama, kita boleh masukkan xy ni ke dalam yx. Okey, jadi kita boleh substitute equation 2 into equation 1. Jadi kita akan dapat f minus mya equal to mxa. Rearrange the equation. So kita boleh dapat, dia nak apa? Dia nak acceleration. Okey, dia nak acceleration, tak apa. So kita boleh jadikan dia mx plus my a, jadi a sama dengan f by mx plus my. So f kita adalah 20 Newton divided by mass of x is 3 kg plus 5. Jadi kita akan dapat 2.5 meter per second square. Okay, so itu untuk B. Untuk C, determine the force exerted by Y on X. Okay, maksudnya dia nak Fyx ataupun Fxy lah, sama lah, kedua-dua ni sama. Jadi kita boleh gunakan equation yang kedua ni equal to mya, jadi my is 5 kg times 2.5, we will get 12.5 Newton. Okay, so itu dia solution untuk soalan tutorial 3 soalan tutorial.